Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan peranan falsafah dan sains teknologi Islam kepada peradaban manusia dalam usaha menangani Islamofobia. Kami FKP 10 dari grup 5. Perkataan falsafah berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Yunani kuno iaitu filosofia. Philos bermaksud cinta, manakala Sophia pula ialah kebijaksanaan dan akhirnya membawa maksud cinta, kebijaksanaan dan sahabat lebih kebijaksanaan. Definisi falsafah secara amnya ialah kajian umum yang merujuk kepada asas hakikat suatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu, nilai, akal, fikiran dan bahasa. Terdapat beberapa definisi falsafah secara khusus. Pertama, falsafah ialah pemikiran yang sistematik, kritis dan rasional tentang fakta asas alam semesta, iaitu metafizik atau teori kewujudan. Membenarkan sesuatu kepercayaan, iaitu epistemologi atau teori sains, dan gaya hidup, iaitu etika, falsafah moral atau teori nilai. Kedua, falsafah ialah kajian tentang masalah asas, penting, abstrak dan umum. Masalah tersebut termasuklah mengkaji hakikat kewujudan, sains, akhlak, penaklukan dan tujuan hidup manusia. Selain itu, falsafah juga merupakan satu disiplin akademik yang menerangkan dengan jelas tentang hakikat alam semesta dan kepentingan sesuatu kepercayaan. Falsafah ialah satu bidang ilmu yang menyiasat kebenaran sesuatu konsep melalui penghujahkan rasional yang mengkaji dari segi andaian, implikasi dan faedah. Definisi sains dan teknologi. Sains ialah satu cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan penyataan yang dibuktikan atau melalui fakta yang disemak dan diperhatikan serta dibedah. Oleh itu, sains boleh ditakrifkan sebagai satu proses mencari dan memahami kebenaran melalui pengetahuan, memahami sifat alam, hukum alam. Definisi teknologi ialah teknologi yang berasal daripada perkataan tech yang bermaksud kemahiran atau kerajinan. Kemahiran bermaksud pengetahuan, kebolehan dan pencapaian, sementara suatu craft bermaksud kekuatan atau tenaga, sama dengan keupayaan untuk merancang atau membentuk. Dengan menggabungkan semua elemen ini, teknologi boleh dikira sebagai cara yang digunakan oleh manusia untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk mencapai matlamat tertentu. Islamofobia. Pada zaman ini, ramai perjuangan Islam telah disalahartikan oleh masyarakat sebagai pengganas. Ini kerana terdapat segelintir pengganas yang menggunakan nama Islam dengan cara yang salah. Ia telah menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dan telah menyebabkan mereka menjadi Islamofobia. Islamofobia adalah ketakutan atau kebencian yang tidak rasional atau sangat kuat terhadap Islam. Fenomena Islamofobia pada asasnya adalah kebencian berasaskan agama. Ia mempunyai dua aspek berbeza, iaitu pertama, dari sudut protagonis Islamofobia dan kedua, dari sudut mangsa Islamofobia. Peranan falsafah dan sains teknologi Islam kepada tamadun manusia dalam menangani Islamofobia yang berlaku dalam masyarakat amat penting. Ini kerana kedua-dua perkara itu sangat berkait rapat yang boleh membantu manusia mengubah fikiran mereka tentang Islam dan orang-orang yang beragama Islam. Kesalahan kajian. Kajian ini dilakukan mengkaji peranan sains dan teknologi Islam dalam usaha untuk menangani Islamofobia, dan 20 orang responden juga telah dipilih dari kalangan orang awam dan juga pelajar. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti peranan falsafah kepada peradaban manusia dalam menangani Islamofobia. Seterusnya, untuk mengenal pasti peranan sains dan teknologi Islam kepada peradaban manusia dalam menangani Islamofobia. Akhir sekali, untuk mengenal pasti usaha-usaha menangani Islamofobia. Dalam konteks masalah yang berkaitan Islamofobia ini, peranan falsafah dan sains teknologi Islam sangat penting dalam menangani masalah Islamofobia ini. Jadi, pengkaji mendapati beberapa peranan falsafah yang boleh digunakan, antaranya membentuk dasar ekonomi yang lebih adil dan mudah diterima oleh masyarakat umum, memberikan hasil yang praktikal dan menjadi penasihat yang berguna kepada kerajaan dalam aspek ekonomi. Peranan yang boleh dilakukan dalam teknologi Islam ialah dalam memenuhi keperluan material dan keperluan kehidupan seharian, mengubah gaya hidup, kreativiti dan inovasi,
memberi gaya hidup moden kepada manusia dan memastikan manusia selamat dan berubah kepada gaya hidup yang sihat. Kajian ini telah memberikan pelbagai usaha yang boleh dilakukan oleh peradaban manusia dan sains teknologi Islam untuk menangani Islamofobia ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Iklimah Husna binti Idris, memegang kad nombor A21A2857 akan membentangkan objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengenapasi peranan falsafah kepada peradaban manusia dalam usaha menangani Islamofobia. Yang kedua, mengenapasi peranan sains dan teknologi Islam kepada peradaban manusia dalam menangani Islamofobia. Dan yang terakhir, mengenapasi usaha dalam menangani Islamofobia. Unsur-unsur falsafah. Falsafah teknologi. Pada abad ke-21 telah muncul falsafah teknologi. Falsafah ini secara relatifnya boleh dianggap baharu berbanding dengan falsafah teorikal, falsafah etika dan sebagainya. Falsafah teknologi muncul disebabkan kemunculan teknologi-teknologi baharu yang begitu pesat selepas revolusi industri kedua pada abad ke-19. Teknologi tersebut telah memberi impak yang sangat besar kepada kehidupan manusia. Oleh itu, masyarakat memerlukan dasar pemikiran tertentu iaitu pemikiran falsafah tentang hakikat teknologi, hubungan teknologi dengan manusia dan sifat teknologi sama ada dianggap sebagai sumbangan kepada diri manusia atau boleh mengancam kemanusiaan itu sendiri, seperti teknologi persenjataan, teknologi berasaskan artificial intelligence yang mampu menghasilkan robot yang diramakan boleh mengambil alih peranan manusia. Teknologi yang tinggi dalam penggunaan gadget dalam kalangan manusia dan penggunaan media sosial memberikan kesan yang positif kepada manusia. Namun bagi Islamofobia akan memberikan kesan negatif daripada kelompok yang prasangka kebencian dan ketakutan kepada umat manusia atau kumpulan etnik yang dianggap sebagai Muslim. Berita negatif di media sosial serta propaganda lainnya yang diberikan tentang silam. Hal ini tersebut dalam menyebabkan Islamofobia terjadi di kalangan Muslim itu sendiri. Oleh itu, dengan penggunaan teknologi Islam itu menyeluruh, segala permasalahan hidup pasti ada dalam Islam. Sebagai Muslim, kita adalah cerminan Islam yang dilihat oleh orang non-Muslim. Islam adalah kehidupan bagi umatnya. Justru pembelaan terhadap Islam dan rasanya ini adalah satu manifestasi kecintaan dan ibadat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sains dan teknologi telah berkembang seiring dengan corak pembangunan tamadun manusia di alam semesta ini. Sejarah tamadun manusia memerlukan usaha manifestasi nilai dalam skop perspektif mereka sendiri. Kenyataan di atas boleh dibuktikan dengan sandaran yang kukuh dengan maksud sains dan teknologi itu sendiri. Ia adalah nilai-nilai dan termasuklah pandangan budaya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Sains dan teknologi telah berkembang dengan cara yang teratur berdasarkan objektif kajian saintifik. Inovasi dan penciptaan sains dan teknologi dipengaruhi oleh epistemologi dan metodologi. Terusnya, kaedah kajian. Pengkaji telah menggunakan kaedah kajian dalam menjalankan kajian ini. Dengan erti kata lain, maksud kaedah kajian diambil kira dari segi aspek pemilihan kaedah kajian, teori pembelajaran bahasa dan prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data. Kajian yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah kualitatif dan data sekunder. Data sekunder sebagai data diperolehi melalui media perantara seperti buku atau internet. Data sekunder merupakan data yang diberi peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder biasanya diperolehi daripada sumber-sumber seperti buku, jurnal, laporan dan sebagainya. Dalam kajian ini, pengkaji memperolehi data dan maklumat sepanjang melakukan kajian ini menggunakan buku ilmiah dan juga internet. Buku ilmiah. Pengkaji menggunakan buku-buku ilmiah dalam mencari maklumat tentang kajian yang dijalankan. Hal ini kerana menggunakan buku-buku ilmiah disediakan oleh pensyarah UMK sendiri dapat membantu pengkaji mencari maklumat dan menjadikannya sebagai panduan dalam menjalankan kajian. Internet pada masa ini merupakan satu keperluan juga kemudahan kepada para pengkaji untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kajian yang mereka jalankan. Hal ini kerana internet dapat mencari pelbagai maklumat berguna serta banyak bahan-bahan ilmiah yang sukar dijumpai oleh para pengkaji sama ada bahan tersebut rosak ataupun jauh. Berdasarkan perbincangan yang kami lakukan, peranan falsafah sangat besar bagi peradaban manusia. Falsafah yang kami bincangkan ialah falsafah praktikal. Falsafah praktikal adalah satu perbincangan falsafah disiplin tertentu yang mempersoalkan tentang suatu bidang yang mempunyai aplikasi yang jelas.
Falsafah praktikal mengagumi falsafah dalam bidang ekonomi, politik, etika dan peradaban yang berkait rapat dengan peradaban manusia. Peranan falsafah ekonomi kepada peradaban manusia dalam membentuk dasar ekonomi yang lebih adil dan mudah diterima oleh masyarakat umum. Selain itu, peranan falsafah pada peradaban manusia dapat memberikan hasil yang praktikal dan menjadi nasihat yang berguna kepada kerajaan dalam aspek politik. Seterusnya, peranan falsafah pada peradaban manusia dalam disiplin ilmu yang mengkaji dan mempersoalkan berbagai isu dan segala faktor yang boleh mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan tingkah laku manusia, terutamanya dalam konteks hubungan sama manusia, sama ada kehidupan pribadi atau kehidupan sosial. Peranan falsafah pada peradaban manusia iaitu falsafah yang memikirkan tentang keadaan kehidupan manusia dalam masyarakat yang mencapai tahap kehalusan etika dan budaya yang tinggi. Dalam falsafah peradaban, manusia mempunyai pencapaian yang signifikan dalam bidang pemikiran, material dan spiritual. Seterusnya, perbincangan data kajian bagi usaha menangani Islamofobia dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa, badan muka kerajaan dan pertubuhan antarabangsa mendapat peratusan tertinggi dalam menangani Islamofobia. Hal ini disebabkan kerana menangani Islamofobia merupakan salah satu tugas kerajaan. Antara tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam menangani Islamofobia ialah mencontohi langkah yang diambil oleh United Kingdom dalam menatib penasihat bebas dalam kalangan pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam yang dianggap pakar kerana mereka merupakan tempat rujukan bagi aduan mengenai isu kebencian terhadap agama Islam ini. Selain itu, kerajaan juga hendaklah mengubal undang-undang yang khusus ditujukan untuk mengadili ucapan ataupun tindakan kebencian terhadap Islam. Hal ini kerana undang-undang sedia ada dilihat tidak mampu dalam menangani Islamofobia ini. Di samping itu, peranan sains teknologi Islam juga sangat diperlukan bagi menangani Islamofobia. Antara peranan yang boleh dilakukan dalam bidang sains teknologi Islam untuk menangani Islamofobia ini ialah dengan membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan keperluan seharian. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap manusia berhak untuk mendapatkan perkhidmatan keperluan biologi untuk memastikan pemeliharaan dan kesinambungan kehidupan. Selain itu, peranan sains teknologi Islam juga dapat mengubah budaya, kreativiti dan inovasi. Hal ini kerana dengan mengkaji alam sains dan teknologi, secara tidak langsung manusia dapat mengetahui, mempelajari dan mendalami perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam agar tidak berlaku perselisihan faham dan salah sangka terhadap Islam. Peranan sains teknologi Islam untuk menangani Islamofobia yang seterusnya ialah dapat memberi gaya hidup moden kepada manusia dan menyokong tamadun moden. Sebagai contoh, dengan penyebaran artikel-artikel yang berkaitan perpaduan sesama kaum dan agama di media sosial atau laman sesawang di dalam internet, ia dapat mengeratkan lagi persahabatan dan hubungan antara masyarakat berbilang kaum dan agama. Kesimpulannya, teknologi memberikan banyak kesan negatif kepada agama Islam, terutama umat Islam kerana banyak maklumat palsu berkaitan Islam telah tersebar dengan mudah. Selain itu, peranan sains teknologi Islam juga memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian manusia. Oleh itu, kami berharap agar sains teknologi Islam dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Hal ini kerana banyak manfaat dapat diperolehi dengan sains teknologi Islam ini, termasuklah menangani masalah Islamofobia. Selain itu, kami juga berharap masalah Islamofobia dapat diatasi dengan secepat mungkin. Hal ini kerana sekiranya masalah ini tidak dapat dibendung, umat Islam akan hidup dalam ketakutan. Oleh itu, dengan bantuan sains teknologi Islam ini diharapkan maklumat betul berkaitan dengan Islam dapat disebar dengan mudah. Hal ini supaya penganut agama lain tidak memandang serun terhadap umat Islam dan menghangkis sifat kebencian mereka terhadap agama Islam.